Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini alhamdulillah kita sambung balik pengajian yang minggu lepas, yang mana pengajian minggu lepas ada penerangan tentang tauhid dalam ibadah dan juga doa. Dan sambungan daripada yang minggu lepas ini dari tafsir ayat Al-Kursi juga, itu daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Jadi yang terbaru ni, yang kelas hari ni, pengajian kita hari ni, penerangan hari ini adalah tauhid dalam syafaat. Tauhid dalam syafaat. Iaitu nak beritahu tentang penerangan penjelasan tentang syafaat. Kerana ramai juga yang terkeliru dengan syafaat. Dan silap faham tentang syafaat pun ramai. Jadi di sini kita akan memberi penjelasan serba mampulah, insya-Allah, tentang tauhid dalam syafaat. Masih lagi pembahasan dalam tauhid dalam ibadah dan juga doa, masih lagi dalam tu, kerana ia adalah bentuk perpecahan-perpecahan dia. Kerana nak boleh nak jadi tauhid dalam ibadah dan juga doa, antara kekeliruan, antara syubhah yang mesti kita kena tahu adalah tauhid dalam syafaat. Dan syafaat di sini maknanya syafaat kalau diistilahkan dari segi istilah di kalangan ulama adalah syafaat tauhid ke, boleh jadi tauhid ke, ataupun syafaat yang bentuk syirkiyah, syirik. Dan kita akan bahas juga syirik tentang syafaat qahriyah, bentuk desakan kepada Allah Ta'ala. Dan tanpa melengahkan masa, kini kita sambung balik. Dan ayat yang seterusnya adalah dalil tauhid dalam syafaat, iaitu bahawasa kuasa milik makhluk itu terbatas. Meskipun makhluk yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun makhluk ini ingin menolong orang lain, tetap mesti mengikut panduan. Yang digariskan panduan itu oleh Allah Ta'ala, dan mesti kena ikut kehendak serta keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asas dia. Iaitu ayat dia adalah berbunyi ma'adzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya, yakni izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat ini ketahuilah
perkara penting sekali yang kita kena tahu adalah apa itu syafaat. Syafaat ini dalam bahasa Arab. Maka kita kena tahu apa makna syafaat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, syafaat itu dengan makna doa, ad-doa. Itu berdoa, memohon doa, meminta doa. Maka kalau meminta syafaat, mana? Talabud doa. Memohon, meminta doa. Jadi ini poin yang kita kena ingat. Makna syafaat tu sendiri, syafaat tu makna dia adalah doa. Dan doa itu adalah pembahasan yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Yang ayat tauhid dia iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami melakukan ibadah, kami menyembah, kami melakukan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan, kami memohon doa. Maka ini pun sama juga dengan maksud yang lebih kurang sama, iaitu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada sesiapa pun dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idznih, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan izin Allah. Dan makna dia adalah la ilaha illallah. Makna daripada perkataan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih sama saja dengan makna la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Iaitu bentuk penafian, nafi syafaat yang selain daripada Allah Ta'ala. Maka kekeliruan tu adalah Nabi ada syafaat, itu nanti kita akan bahaskan. Nabi memberi syafaat di akhirat kelak, adanya Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada semua umat. Jadi itu ada dalam hadis dan kita akan bahas pada tempat dia sikit lagi insya-Allah. Maka sini nak beritahu memohon syafaat itu adalah dengan makna memohon doa. Memohon syafaat maknanya adalah memohon doa. Jadi makna daripada man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, maknanya ialah tiada siapa pun berhak, yang ada hak, iaitu yang berhak memberi sebarang syafaat. Apa jenis syafaat, yang kecil ke besar ke, mana-mana sajanya syafaat, melainkan terlebih dahulu mendapat keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti melalui ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka ini saya ada bahas dari yang minggu yang lepas, itu dalam masalah tauhid fit tasarruf. Yang mana Allah Ta'ala berkuasa penuh melakukan apa sahaja mengikut kehendak Allah. Mengikut kehendak Allah Ta'ala boleh buat itu, boleh buat ini mengikut kehendak dia. Tanpa sebarangnya halangan daripada sebarang makhluk. Kerana Allah Ta'ala mempunyai kuasa yang penuh. Tidak berkongsi dengan sesiapa pun kuasa ini. Lantas syafaat itu semuanya adalah milik tunggal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini milik tunggal Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekiranya Allah ingin memuliakan seseorang yang dicintainya, maka Allah Ta'ala izinkan ia syafaat kepada yang lain. Allah Ta'ala izinkan orang itu memberi syafaat kepada yang lain. Dan tidak dapat mendahului syafaat melainkan mesti mendapat keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang sudah dijelaskan di dalam ayat yang saya sudah baca tadi. Mesti kena izin Allah. Maka bila sebut kata izin, tu jelas makna izin.
Bila kita kata izin, kita nak masuk rumah orang. Kita nak masuk rumah orang. Kita minta izin nak masuk. Kenapa kita kena minta izin? Kerana kita dilarang masuk. Kita dilarang masuk. Kita terus masuk rumah orang itu adalah haram hukumnya. Salah. Dari segi undang-undang dunia ataupun syariat. Salahnya kita terus masuk ke dalam rumah orang lain. Tanpa meminta keizinan daripada tuan rumah terlebih dahulu. Maka bila disebut perkataan izin, maknanya benda izin ni asalnya perkara itu adalah haram. Asalnya perkara itu adalah dilarang, dihalang. Maka syafaat itu asalnya hukum adalah dihalang. Asal hukumnya adalah dilarang. Dilarang, dihalang. Maka bila dihalang, mesti mendapatnya keizinan untuk mendapat. Barulah dapatnya anugerah syafaat ini. Dan syafaat ini kategori dia sangat rendah saja. Itu betul syafaat yang biiznillah, dengan izin Allah. Dan syafaat itu bukan jenis syafaat yang qahriyah yang boleh desak Allah Ta'ala. Boleh paksa Allah Ta'ala terima. Aku nak syafaat dia ni. Aku nak syafaat dia ni. Maka terpaksanya Allah Ta'ala terima kerana ia adalah permintaan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka terpaksa terima. Itu salah. Pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar adalah semua sekali yang ingin disyafaatkan itu setiap orang, sesiapa sahaja yang ingin diberi syafaat oleh Nabi, maka semestinya mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanpa keizinan, maka tidak dapat. Maka bila sebut kata izin, ini kuasa duduk pada siapa? Bila kita nak masuk rumah, kena minta izin dengan tuan rumah. Maka bila minta izin dengan tuan rumah, yang berkuasa ke atas rumah itu adalah tuan rumah. Maka sininya, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti mendapat keizinan Allah Ta'ala, keredaan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kendaki yang mana-mana sahaja. Yang dapat mendapat syafaat. Jika tidak, maka hukumnya tidak dapat. Adapun misalan memohon syafaat kepada Nabi agar beliau sallallahu alaihi wasallam dapat menolong sedikit sebanyak di akhirat nanti, ini adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar baik-baik. Itu contohnya memohon syafaat kepada Nabi. Kita minta kepada Nabi direct. Itu makna dia. Agar Nabi Muhammad SAW dapat memberi sedikit sebanyak pertolongan kita di akhirat. Contohnya sekarang, minta, ya Nabi bagi aku itu, bagi syafaat kepada aku kelak sekian. Maka ini adalah hukumnya syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan dia saya akan terangkan sikit sebanyaknya selepas pada ni. Lagi tambahan-tambahan daripada yang tadi. Alasan jadi syiriknya ialah memohon syafaat Nabi adalah juga dengan makna minta doa. Itu poin utama. Minta syafaat kepada Nabi, minta kepada Nabi. Minta doa ni kena minta dengan Allah Ta'ala, bukan minta dengan Nabi. Minta dengan Nabi. Jadi memohon syafaat kepada Nabi ini juga dengan makna meminta doa kepada Nabi. Di dalam Al-Quran sudah jelas memberitahu penolakan sebarang permohonan doa kepada selain pada Allah Ta'ala. Ini jelas di dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan janganlah engkau menyeru doa serta menyembah Tuhan yang lain bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tiada Tuhan melainkan dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa. Semua akan binasa. Melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Baginya kuasa memutuskan segala hukum. Allah Taala yang tetapkan hukum. Bukan yang selain pada Allah Taala maksudnya. Dan kepadanya lah, iaitu kepada Allah Taala lah kamu semua dikembalikan. Yakni untuk dihitungkan amal masing-masing dan menerima balasan. Ini dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-88. Dan semakna dengan ayat ini banyak sangat. Jadi ketahuilah, tidak dinafikan bahawa Nabi SAW dan mana-mana Nabi adalah termasuk di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikasihi Allah, yang diredai Allah. Dan mereka ini adalah golongan yang terpilih, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjadi Nabi, menjadi Rasul. Ini jelas. Tidaklah yang pembahasan yang saya sudah bahaskan tadi menafikan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Menafi Nabi Muhammad sebagai orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah Taala, kekasih Allah. Tidak nafi semua sekali itu, tidak menafikan. Dan dia adalah satu orang yang hamba Allah Taala yang sangat taat kepada Allah Taala. Itu tidak dinafikan. Yang jadi masalahnya adalah orang lain, bukan Nabi. Masalahnya orang lain. Perbuatan orang lain yang memohon syafaat kepada Nabi, ini salah. Nabi tidak ada masalah. Nabi, dia dikasihi Allah, dia diredai Allah, dan dia pun minta dengan Allah Ta'ala. Jelas. Manakala perbuatan memohon syafaat kepada Nabi, perbuatan ini adalah yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ia syirik. Perbuatan ini adalah jelas-jelasnya syirik dalam syafaat. Maka inilah poin utama syirik dalam syafaat. Maka orang akan tanyalah, apa tu Nabi akan memberi syafaat kelak tu macam mana? Dan sudah diberitahu dah secara jelas sudah tadi, dengan izin Allah. Semua sekali nak memberi syafaat bukan pandai-pandai Nabi nak memberi syafaat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena faham. Kita kena faham kedudukan Nabi. Kita kena faham kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham. Maka ini yang membezakan. Maka yang memberi syafaat, yang utama adalah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberi anugerah syafaat ini kepada Nabi, yang mana kepada Nabi ini dapat memberi syafaat kepada orang lain mengikut pilihan Allah, bukan pilihannya Nabi. Mengikut keizinan Allah, bukan keizinan Nabi. Keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketetapan daripada Allah Ta'ala, orang-orang yang macam mana yang akan dapat syafaat. Orang macam mana yang tak dapat syafaat, Allah Ta'ala terangkan. Maka kita tak minta kepada Nabi, kita minta kepada sumber dia yang berkuasa ke atas syafaat itu sendiri. Siapa? Allah. Maka mohonlah minta kepada Allah Ta'ala menolong kita, selamatkan kita. Itulah yang kita doa, minta selamatnya Allah Ta'ala. Waqina azabannar, selamatkan kami daripada azab api neraka. Ini adalah bentuk yang kita doa minta syafaat daripada Allah Ta'ala. Waqina azabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Dan ayat-ayat doa yang seumpama dengannya banyak yang kita doakan. Kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Bukan kita minta kepada Nabi, kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita kena jelas, minta bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah. Minta kepada Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala boleh selesaikan. Minta kepada makhluk,
Hamba Allah walaupun yang paling mulia sekalipun, walaupun pangkat dia Nabi sekalipun, dia tidak ada kuasa memakbulkan doa. Dia tidak ada kuasa memberi syafaat kepada kita, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Maka bila izin Allah Ta'ala itu jelas, kuasa duduk pada siapa? Kuasa duduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan duduk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuasa syafaat itu. Maka sudah tentunya ayat ini secara jelas menafikan juga syirik, syafaat tahriyah, syafaat yang bentuk desakan pada Allah Ta'ala. Tidak boleh mendesak Allah Ta'ala dalam nak memberi syafaat. Sebab kuasa tasarruf tidak ada. Tidak adanya kuasa tasarruf kepada makhluk. Dia tidak boleh buat pilihan apa sahaja mengikut kehendak dia. Orang ni baik dengan aku, orang ni baik dengan aku, orang ni baik dengan aku, selamat. Tidak boleh satu orang itu memberi syafaat kerana dia tidak ada kuasa syafaat. Maka bila diberi syafaat itu betul anugerah, dan anugerah itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang minta kepada Nabi, minta kepada sesiapa wali, minta mohon syafaat kepada wali ataupun Nabi ataupun malaikat kepada yang lain tu, ini semua sekali adalah syirik pada Allah Ta'ala. Yang minta kepada selain pada Allah Ta'ala itu jelas-jelas syirik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan bawaan yang suci bersih, yakni dari segala rupa syirik, bersih daripada segala apa sahaja anasir-anasir syirik. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah atau memohon doa pada mereka, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Itu makna kepada liqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum. Sungguhnya Allah Ta'ala akan menghukum di antara mereka. Yakni dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik, Allah Ta'ala akan tetapkan hukuman, balasan tentang apa yang mereka berselisih, berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, lagi sentiasa kufur. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 3. Daripada ayat ni secara jelas sudah memberitahu kepada kita mafhum daripada yang saya dah beritahu tadi. Syiriknya jika kita minta kepada selain pada Allah Ta'ala, memohon syafaat, memohon doa kepada mereka-mereka itu. Kita tidak boleh minta kepada Nabi, kita tak boleh minta kepada malaikat, kita tak boleh minta kepada ruh-ruh mana yang gaib sekalipun, yang mana sekalipun. Kita tidak boleh memohon doa kepada mereka. Tidak boleh. Kita hanya dibenarkan memohon doa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sudah jelaskan dalam Al-Quran, perbuatan kalau buat juga sekalipun, benda itu adalah sia-sia. Kita mohon doa, dia tak dengar pun. Kalau dia dengar sekalipun, dia tak boleh terkabulkan doa kita pun. Dia tidak ada kuasa untuk makbulkan doa. Dan dia tidak maha tahu, mengetahui apa yang sebenar hajat kita pun dia tidak tahu. Macam mana boleh kita nak memohon doa kepada sesuatu, kepada makhluk yang mana dia tak ada kuasa tahu, dia tak ada kuasa pengetahuan. Tidak ada kuasa untuk memberi, tidak ada kuasa untuk mengetahui
apa isi kandungan hati kita, maksud sebenar kita, niat sebenar kita berdoa tu. Dia tak tahu. Maka jika dia tidak tahu, mana mungkin dia dapat memberi kepada kita yang terbaik. Tak mungkin dia akan bagi kepada kita yang terbaik. Maka sebab itulah pengetahuan itu sangat penting. Jika tidak, kita bolehnya berdoa secara berbohong. Kita boleh berdoa, kita minta kepada dia, kita berbohong. Kita boleh berbohong. Kenapa? Dia tak tahu pun. Sebab itu kita berbohong. Oh, aku ni kena tipu, tolonglah aku gini. Padahal tak kena tipu pun. Tak kena khianat pun. Dia yang khianat, dia yang jahat. Kan? Tolonglah polis nak tangkap aku ni, aku kena fitnah, padahal aku ni bukan buat jahat. Padahal dia buat jahat pun. Maka dia pun mohonlah minta kepada wali-wali Allah, dan wali Allah tu mana tahu pun. Maka bila tak tahu, macam mana dia nak makbulkan? Dan bila dia tak tahu, maka kalau dia boleh memakbulkan sekalipun, akan tertipunya dia. Kepada Allah Ta'ala, kita tak boleh doa tipu. Nak doa secara bohong, doa secara dusta, tidak boleh. Kerana Allah Ta'ala tahu setiap isi kandungan doa kita. Allah Ta'ala tahu semua. Mana tak mungkin kita boleh berbohong pada Allah Ta'ala ketika kita bermunajat pada Allah Ta'ala. Tak mungkin kita boleh berbohong pada Allah Ta'ala tanpa diketahui oleh Allah Ta'ala. Pastinya Allah Ta'ala mengetahui setiap isi, maksud kita, doa kita, niat kita, semua sekali Allah Ta'ala tahu. Maka jika gitu, permohonan doa kepada orang yang tak tahu ni perasaan biasa je. Kita doa minta kepada orang yang tak tahu sangat, biasa je perasaan. Tapi minta kepada Tuhan yang Maha tahu, Tuhan yang Maha berkuasa, hati kita akan terpaut. Kita tahu, kita mohon doa pada dia, dia tahu semua sekali pasal kita. Kedaifan kita, kesusahan kita, dia tahu semua. Dan dia ada kuasa untuk memakbulkan doa kita, nak menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita berasa yakin dia dapat selesaikan. Tetapi kepada selain pada Allah Ta'ala, mohon doa sekalipun, sekira boleh sekalipun, maka ini tak mungkin akan dapat. Maka buat apa kita minta doa kepada yang sia-sia? Buat apa kita minta kepada yang sia-sia? Dia tak boleh bercakap kepada kita, dia tak boleh menyaut, tidak boleh mendengar, dia tak boleh halang apa saja benda yang akan ditimpa diri dia sendiri pun dia tidak boleh halang. Macam mana kita nak minta kepada dia yang dia ni serba daifnya, kemampuan dia, tahap kemampuan dia tu serba daif. Tetapi ayat yang saya kata ni, kena ingat baik-baik, ini bukan ayat menghina Nabi. Bukan ayat menghina Nabi. Seperti saya dah beritahu awal-awal lagi, tidak dinafikan bahawa Nabi Muhammad SAW dan wali-wali Allah yang baik-baik itu, mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang dikasihi Allah Ta'ala, diredai oleh Allah Ta'ala. Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, itu kita tidak nafikan. Dan dia memang orang baik. Dia pun memang Nabi kita. Dia adalah Rasul kita pun. Itu tidak dinafikan. Yang jadi masalah adalah golongan-golongan yang guna Nabi ini sebagai tempat sembahan, tempat untuk minta doa. Kenapa minta kepada Nabi, bukan mohon doa kepada Allah Ta'ala? Ini tempat masalah. Jadi sekiranya kesedaran benda ni kita masih lagi kita tak tahu, kita tak sedar lagi benda ni, ini bahaya. Akidah ini akidah yang ada dalam hati. Sebab tu ayat kursi bukan sebarang seperti mana saya dah bahas dah minggu lepas, bukan sebarang ayat yang jadi kita tampal dinding untuk dibaca ketika nak hambat hantu lah, apalah, nak baca jampi lah. Bukan semata-mata itu. Kefahaman kita bila ayat kursi untuk hambat hantu. Hantu pada diri sendiri, syirik, amalan perbuatan kufur yang ada pada diri sendiri itu tak nak lari. Kononnya kita nak suruhnya hantu lari, kita sendiri tu tak lari. Perbuatan syirik kita tu tak lari. Perbuatan kufur kita tu sendiri pun masih lagi tak lari. Jadi kena ambil iktibar daripada surah Az-Zumar tadi. Ayat yang ketiga saja, mana awal-awal surah dibahaskan benda ni. Sebab tujuan dia sedap je ayat dia, liqarribuna ilallahi zulfa. Supaya dapat mendekatkan kami dengan Allah Ta'ala dengan lebih dekat lagi. Itu je.
Dia bukan nak, dia buat alasan, tahulah memanglah kita orang minta dengan Nabi, tapi bukanlah nak minta dengan Nabi nak anggap dia Tuhan. Tidak, nak suruh dekat je dia kata. Nak suruh dekat je. Nak suruh dekatnya mereka ni dengan Allah Ta'ala. Itu je. Takkan salah tu. Tetapi Allah Ta'ala beritahu dah, ini adalah salah. Ini adalah salah. Bahkan perkataan dia itu adalah dusta. Bukan gitu pun sebenarnya. Sebab tu Allah Ta'ala guna ayat yang akhir, man huwa kadhibun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah Ta'ala tidak akan bagi petunjuk kepada orang yang jenis bohong gini. Dia bohong guna nama Allah Ta'ala. Dia bohong guna nama Nabi. Dia ni satu orang yang pembohong besar. Lagi orang yang kufur syirik pada Allah Ta'ala ni. Dia hanya berdalih saja nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itu bukan jalan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kamu nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kamu kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Kita solat. Kita buat apa saja amal-amal yang baik yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Itu semua sekali adalah amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dekat. Dan itu semua sekali untuk mendekatkan. Bukan dengan jalan shortcut. Jalan singkat. Ramai orang nak jalan shortcut gini. Nak jalan singkat. Jalan singkat kan? Dia tak nak amal sangat. Tapi dia nak gunanya kabel. Nak guna orang pertengahan. Orang tengah. Kononnya boleh rasuah orang tengah. Boleh rasuah orang tengah. Supaya orang tengah ni tak apalah, dia tak tahu sangat. Maka dia bolehlah nak desak Allah. Dia boleh, orang tengah ni boleh desak Allah. Dia tak tahu sangat pasal kita. Kita ni jahat sangatnya. Tetapi boleh tipunya orang tengah supaya orang tengah tu dapat desak Allah Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala lah. Desak pembesar, desaknya Allah Ta'ala. Kononnya dapat desak Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala pun terpaksa akur dengan desakan itu kerana didesak oleh Nabi. Didesak oleh wali Allah. Ini bahaya. Dipanggil syafa'ah qahriyah. Ayat ma'adalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih adalah penafian syafa'at qahriyah secara jelas di sini. Dalam hadis secara panjang lebar, sini saya terpaksa baca hadis dia. Hadis riwayat oleh Al-Bukhari. Matan dia sangat panjang. Matan hadis ni sangat panjang. Saya ringkaskan kepada terjemahan dia. Tapi boleh rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jika perlu saya pun boleh hantarlah dalam FB ataupun saya akan komen lah bagi tahu hadis dia. Hadisnya ceritanya lebih kurang gini. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Hilal Al-Anazi. Berkata kami orang-orang Basrah berkumpul dan pergi menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu kami pergi bersama dengan Thabit Al-Bunani dengan tujuan bertanya tentang hadis syafaat. Bertanya tentang hadis syafaat. Bertanya tentang hadis syafaat. Karena hadis ni adalah hadis tentang syafaat. Jadi pembahasan kita adalah tentang syafaat, maka kita baca sini adalah hadis tentang syafaat. Dan di zaman tabi'in hari itu pun sampai berkumpulnya para tabi'in ingin bertanya tentang hadis tentang syafaat. Lalu setelah itu, setelah berjumpa dengan Thabit Al-Bunani, saya ringkaskan sikit sini. Maka kami berkata kepada Thabit, jangan kamu bertanya tentang sesuatu sebelum hadis syafaat. Lantas Thabit bertanya, wahai Abu Hamzah, yakni Anas bin Malik, kawan-kawanmu, sahabat-sahabatmu daripada penduduk Basrah datang kepadamu untuk bertanya tentang hadis syafaat. Kemudian Anas berkata,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, beliau bersabda, jika hari kiamat tiba, maka manusia saling berkerumun satu sama lain. Mereka kemudian mendatangi Adam dan berkata, tolonglah kami agar mendapat syafaat Tuhan. Namun Adam, iaitu Nabi Adam AS, hanya menjawab, aku tidak berhak untuk itu. Namun datangilah Ibrahim, sebab dia adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Namun Ibrahim berkata, aku tidak berhak untuk itu. Datangilah Musa, sebab dia adalah Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalimullah. Mereka pun mendatangi Nabi Musa, namun Nabi Musa berkata, saya tidak berhak untuk itu. Mintalah kepada Isa, sebab ia adalah ruh Allah, yakni ruh ciptaan Allah dan kalimah Allah. Maka mereka pun mendatangi Nabi Isa. Namun Nabi Isa juga berkata, aku tidak berhak untuk itu. Namun cubalah kalian temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua sekali pun mendatangiku, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku pun berkata, aku kemudian meminta izin kepada Tuhanku. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dia minta izin kepada Allah Taala. Sini poin yang saya nak sentuh sini, minta izin pada Allah Subhanahu Taala. Jadi nak minta izin, dalam hadis ini ada beritahu Allah Ta'ala mengilhamkan aku dengan kata pujian. Untuk aku lafazkan kata pujian terhadapnya dengan kata pujian yang tidak pernah diketahui olehku sekarang ini. Aku tak tahu sekarang ini. Ayat kata pujian ini, lafaz pujian ini akan diajar oleh Allah Ta'ala nanti kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW tak tahu pun macam mana nak baca pujian pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tak akannya membenarkan, mengizinkan menghadap Allah Ta'ala tanpa ini. Maka sinilah jelasnya Nabi Muhammad SAW pun dia tidak boleh mengada-ngadakan syariat. Dia tak boleh main-main pandai-pandai dia nak mengadakan syariat. Mesti melalui daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala setuju, Allah Ta'ala nak gitu, maka gitulah. Dan sininya nak juga nak beritahu betapa banyak liku-liku untuk mendapatnya izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semudah itu. Bukan semudah jumpa Nabi Muhammad, okey, jumpa dengan Allah Taala sekejap, okey, gitu-gitu. Tidak semudah itu. Kemudian mana setelah Allah Taala ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu tersukur sujud kepadanya. Sujud ni lama. Lantas Allah berfirman, setelah pada itu, setelah sekian lama, wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu. Katakanlah engkau akan didengar. Mintalah engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberinya syafaat. Mintalah syafaat, engkau akan diberinya syafaat. Ishfa' tushfa'. Kau minta syafaat, kamu akan diberinya keizinan syafaat itu. Maka aku pun menghibah, wahai Tuhanku, umat-umatku. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, berangkat dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang ada dalam hatinya masih terdapat sebiji gandum keimanan. Sebiji gandum iman. Biji sawi, biji gandumnya iman. Biji gandumnya iman. Sebiji gandumnya iman. Ini hak yang mula-mula. Mana besarlah sikit biji gandum, besar sikit. Macam apa?
kacang kuda. Mana sesiapa saja yang dalam neraka di kalangan umat Nabi Muhammad SAW mempunyai iman yang kadar beratnya adalah kadar sebiji gandum. Sebiji gandum. Dapat dikeluarkan melalui izin Allah Ta'ala. Ini saja izin Allah Ta'ala. Mana yang iman yang daripada sekecil-kecil ini, maka dapat terkeluar daripada neraka. Maka aku pun mendatangi mereka itu yang ada iman yang sejebis satu biji gandum. Keimanan. Hingga aku pun memberi syafaat kepada semua mereka. Kemudian aku kembali menemui Tuhanku. Dan aku memanjatkan puji-pujian tersebut yang sudah diajar oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian aku tersungkur sujud kepadanya. Lantas setelah itu ada suara, "Hai Muhammad, angkatlah kepala kamu dan katakanlah engkau akan didengari dan mintalah engkau akan diberi. Dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat." Maka aku berkata, umatku, umatku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, pergi dan keluarkanlah sesiapa saja yang ada dalam hatinya masih ada sebiji sawi keimanan. Sebiji sawi iman. Biji sawi dia kecil sangat je. Kecil je biji sawi. Kadar iman dia. Sikit sangat, kecil sangatnya iman dia. Maka aku pun pergi dan mengeluarkan semua sekali. Kemudian, ini yang kali ketiga. Aku kembali memanjatkan puji-pujian itu dan tersungkur sujud kepadanya. Lantas Allah Ta'ala kembali berkata, "Hai Muhammad, angkatlah kepala kamu. Katakanlah engkau akan didengari, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat." Maka aku berkata, "Wahai Tuhanku, umatku, umatku." Maka Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "Berangkat dan keluarkanlah sesiapa saja yang ada dalam hatinya masih ada iman, meskipun jauh lebih kecil daripada biji sawi." Maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka itu daripada neraka. Dan hadis itu berhenti setakat ni. Setelah sekian lama, di kalangan tabi'i, nak laginya cerita dia. Kemudian dia pun bertanyalah kepada satu orang lagi. Iaitu bertanya kepada Abu Sa'id. Al-Hasan. Bertanya kepada Al-Hasan. Jadi sambungan dia, Nabi SAW berkata, kemudian aku kembali untuk keempat kalinya. Tadi yang kali ketiga, ni kali keempat. Dan aku memanjatkan dengan puji-pujian. Itu kemudian aku tersungkur sujud dan disuruhkan, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkanlah engkau akan didengari. Mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat." Maka aku berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku untuk orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah." Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, "Demi kemuliaan, keagungan dan kebesaranku, sungguh aku akan keluarkan sesiapa saja yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah." Mana sesiapa saja yang pernah sebut la ilaha illallah, dengan tanpa syirik lah maksudnya, akan dapat dikeluarkan daripada api neraka. Ketahuilah, melalui hadis ini, secara jelas nak menyatakan kepada kita, antara poinnya adalah syafaat hanya orang terpilih saja mendapat syafaat. Bukan semua orang. Ada syafaat ini hanya orang-orang yang terpilih.
Bukan kita yang pilih wali tu jadi syafaat kita, wali ni jadi syafaat kita, bukan. Bukan kita yang pilih, Allah yang pilih. Sebab tu kita tak boleh ada, saya dengar dia, ingatlah kami kelak di akhirat kalau tak masuk dalam syurga, ingatlah aku etek, ingatlah aku, ingatlah kami. Sebab kita pernah jumpa dengan dia masa ketika di dunia. Jadi sininya nak beritahu syafaat hanya orang terpilih. Orang terpilih saja yang Allah Ta'ala bagi anugerah ini. Golongan-golongan tertentu saja yang terpilih. Yang mendapat anugerah ini. Antara lainnya hadis ini juga nak beritahu. Orang yang diminta syafaat padanya itu berhajat memohon kelulusan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dia pun berhajat. Dia nak memberi syafaat bagi pihak orang lain, dia berhajat memohon kelulusan daripada Allah Ta'ala. Bukannya, mana dia, orang lain berhajat dengan dia, dia juga berhajat dengan Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala memberi kelulusan. Untuk dapat, mula-mula tu dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan kemudian mendapat keizinan Allah Ta'ala. Dan antara yang lainnya adalah, permohonan keizinan syafaat untuk orang lain perlu lalui tata tertib yang mengikut garis panduan yang Allah Ta'ala kendaki. Bukan boleh sedap-sedap gitu, tidak. Walaupun Nabi nak memberi syafaat, walaupun diberi izin oleh Allah Ta'ala, mesti mendapat, mesti mengikut garis panduan yang Allah Ta'ala kendaki. Maka sini, keizinan Allah Ta'ala itu adalah sebagai perbezaan antara Rabb dengan makhluk. Itu nak membezakan. Rabb yang mana, makhluk yang mana. Siapa Rabbul Alamin? Allah Rabbul Alamin. Allah yang Rabbul Alamin. Bukan makhluk yang Rabbul Alamin. Maka sini juga nak memberi tahu tentang Allah Ta'ala itu adalah Rabb. Nak membezakan apa itu Rabb. Apa itu Rabb? Allah Ta'ala yang berkuasa penuh, mengurus, mentadbir, menghukum, menetapkan kepada sekalian makhluk. Mengikut kehendak Allah Ta'ala. Maka ini nak membezakan Rabb dengan makhluk. Makhluk pula, dialah yang ditakdirkan. Dialah yang ditetapkan. Allah Ta'ala tetapkan dia tu jadi gini-gini. Rupa dia jadi bentuk gitu. Maka gitulah rupa dia. Kalau cantik-cantiklah dia. Kalau nak jadi lelaki pun tak ada pilihan. Kita tak boleh kita beranak lelaki. Kita kata tak nak, kita nak perempuan. Tidak. Kita tak ada pilihan. Allah Ta'ala tetapkan kita tu lelaki, maka lelakilah kita. Allah Ta'ala tetapnya kita jadi perempuan, maka perempuanlah kita. Maka ini nak membezakan Rabb dengan makhluk. Jelas-jelas dah hadis yang panjang tadi, nak membezakan yang mana Rabb, yang mana makhluk. Dan kita kena rasa berbeza benda gini. Dan daripada hadis ini juga nak beritahu, tertolak syafaat. Sekiranya ingin memberi syafaat kepada ahli syirik, tertolak. Walaupun dia Nabi, kekasih Allah, nak memberi syafaat kepada orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Maka itu tetap juga ditolak. Tetap juga ditolak. Sama sekalinya dia tidak boleh memberi syafaat kepada ahli syirik, kerana syaratnya syafaat itu, dapatnya syafaat itu, keizinannya syafaat itu adalah kalimah tauhid la ilaha illallah, seperti mana yang kali keempat. Kali keempat yang menyebut la ilaha illallah, itu secara jelas la ilaha illallah kalimah tauhid. Mana menafikan golongan ahli syirik. Sebab itulah bila kita bahaskan masalah syirik, masalah tauhid, kita kena waspadai benda begini. Kalau ada dibahaskan tentang tauhid, dibahaskan tentang syirik,
kita jangan buat main-main benda ni. Kerana syirik pada Allah Ta'ala ni kita kena mohon taubat pada Allah Ta'ala, mohon ampun pada Allah Ta'ala sebelum pada kita mati. Sebab syirik ni Allah Ta'ala tidak akan ampun. Syafaat macam mana pun tak akan dapat. Allah Ta'ala tak akan bagi anugerah pada siapa-siapa pun di kalangan makhluk dapat selamatkan satu orang itu daripada dosa syirik. Tidak boleh. Melainkan orang itu ketika hidup di atas dunia ini sebelum mati, dia sudah memohon taubat. Dia sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini terselamat. Dan hadis ini juga nak beritahu tentang tiadanya syafaat qahriyah. Seperti mana yang saya dah bahas dah tadi di awal sebelum daripada hadis tadi. Syafaat qahriyah itu ternafi. Iaitu syafaat bentuk desakan pada Allah Ta'ala. Yang mana seolah-olahnya Allah Ta'ala tiada pilihan bila didesak. Kena terpaksa terima saja apa saja desakan-desakan. Kalau ada fahaman ini bahaya. Fahaman ini fahaman yang betul syirik pada Allah Ta'ala. Kita pergi faham adanya syafaat yang boleh desak Allah Ta'ala. Siapa yang berkuasa? Allah Ta'ala yang ada kuasa desakan. Bukannya makhluk yang ada kuasa desakan pada Allah Ta'ala. Kita kena rasa beza benda ni. Biar kita kena kenal Allah Ta'ala ni macam mana. Makhluk ni jenis macam mana. Biar reti beza. Kita reti beza antara makhluk dan juga Khalik. Pencipta kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada syafaat qahriyah. Sudah tentu tak ada. Dan ayat madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih itu juga menafikan syafaat qahriyah. Tidak boleh dosa Allah. Dan syafaat qahriyah juga tidak boleh, dan lagi-lagilah tidak boleh syafaat syirkiyah. Satu lagi, syafaat syirkiyah. Apa jenis syafaat syirkiyah? Jenis syafaat yang kita pergi mohon pada dia. Permohonan kepada selain pada Allah Ta'ala. Mohon doa, mohon syafaat, mohon bantuan kepada selain pada Allah Ta'ala yang makhluk gaib ni. Minta pada dia supaya memberi syafaat. Memakbulkan doa kita, memurahkan rezeki, memberinya syafaat di akhirat dan sekian-sekian. Maka itu semua sekali adalah syafaat syirkiyah. Dan ini jelas-jelas syirik kerana itu jelas seperti mana golongan-golongan musyrikin yang ada di zaman kita sekarang. Macam mana? Golongan musyrikin yang minta dengan berhala, dia minta direct dengan berhala. Dia minta direct dengan wali Allah. Wali, dia kata dewa lah, dia kata tuk wali lah, dia minta. Dan itu jelas-jelas yang sama. Dan begitu juga seperti Nasrani yang minta kepada Nabi Isa, mohon doa kepada Nabi Isa, mohon keampunan daripada Nabi Isa. Begitu juga Yahudi yang minta kepada Nabi Uzair, mohon doa kepada Nabi Uzair. Dan ini semua sekali jelas-jelas ketaranya bentuk syirik akbar. Syirik besar. Mesti kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tadi saya dah bahas syirik yang bentuk syafaat qahriyah. Itu perkataan doa dia. Ini pula yang dia pergi minta doa. Dia pergi minta doa kepada orang itu. Kandungan doa dia itu yang kononnya dapat mendesak Allah Ta'ala itu pun juga syirik pada Allah Ta'ala. Fahaman yang dia dakwa bahawasanya satu orang wali Allah Ta'ala boleh desak Allah Ta'ala itu, maka itu dipanggil bentuk akidah yang syafaat qahriyah. Ini pula yang jelas-jelas syirkiyah. Jadi jelas-jelas syirik. Minta kepada selain pada Allah Ta'ala itu jelas syirik. Cuma jangan kita keliru dengan cerita ini juga di kalangan masyarakat manusia ketika itu, iaitu di akhirat. Di akhirat berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sekian-sekian tu yang dia minta. Last kali jumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka itu mintanya syafaat, kan? Itu kita jangan keliru dengan doa yang kita ketika kita di dunia ini yang memohon doa kepada orang yang sudah mati. Siapa? Nabi Muhammad SAW antara yang sudah mati.
ataupun yang ghaib. Yang ghaib seperti Nabi Isa, yang ghaib. Kan? Yang ghaib. Kerana dengan khabar yang sahih, berita yang sahih, dalam hadis yang sahih, Nabi Isa AS diangkat ke langit. Tidak dimatikan. Dan akan dimatikan kelak di hari kiamat. Ketika setelahnya dia diturunkan. Kemudian selepas pada itulah baru dimatikan dia. Maka kalau Nasrani, dia kira-kiranya dia minta kepada yang hidup. Tetapi ghaib. Tidak ada. Minta dengan benda yang tidak ada. Maka ini pun juga syirik pada Allah Ta'ala. Mohon kepada yang mati, yang sudah wafat. Dan termasuk juga ini juga ghaib. Maka ini pun juganya syirik seperti mana yang penyembahan berhala. Golongan-golongan yang menyembah berhala, tokong apa semua sekali itu jelas-jelas syirik pada Allah Subhanahu Taala. Cuma jangan keliru dengan cerita yang mana mereka ini masyarakat manusia pergi jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan apa semua sekali itu jelas kerana pergi jumpa. Ini macam kita sekarang ni, kita ada hajat siapa, kita ada hajat, kita nak minta tolong dengan siapa-siapa yang ada. Minta kawan kita, minta tolong dengan doktor, kita pergi ke kedai pomen, minta pomen baiki kereta kita, basikal kita ke apa, itu jelas kerana kita minta kepada orang yang ada dan orang itu mampu melaksanakan. Kita pergi jumpa dengan pomen kereta, takkanlah kita nak suruh dia cabut gigi. Sudah tentulah kita nak pergi jumpa dengan pomen kereta untuk baiki kereta kita. Kalau kita pergi ke pomen basikal, mana sudah tentulah kita nak baiki basikal kita. Kita nak pergi jumpa dengan pomen motosikal, maka motosikal tu kita nak baiki motosikal kita. Kita pergi jumpa dengan doktor gigi, maka kita nak suruh cabut gigi ke nak ubat gigi kita lah. Kita pergi jumpa kerana sakit, kita pergi klinik ke apa semua kerana ada hajat-hajat tentu. Tetapi kena ingat, bukanlah kita minta doktor panjangkan umur saya. Ya doktor bagilah murah rezeki saya. Doktor bagilah saya dapat itu, dapat ini, keberkatan hidup lah apalah. Ataupun syafaat di akhirat ke apa. Itu memanglah tak boleh. Itu dia panggil mafaqal asbab. Benda yang di luar kemampuan orang tu. Tidak ada sebab musabab pun dia dapat memberi pada kita. Mana di luar kemampuan dia. Yang dalam kemampuan dia, seperti mana dia spesialis dia tu bagian doktor ke apa, itu tidak mengapa. Dan itu tidak dianggap syirik pada Allah Ta'ala kerana kita minta tolong kepada orang yang tahtal asbab. Kita seperti ambil bantuan pisau, kan? Bantuan pisau. Dengan pisau itu kita dapat menghiris bawang, kita dapat potong daging ke ayam ke apa, itu sesuai dengan keadaan pisau itu sendiri. Tetapi pisau itu tidaklah menyebabkan kita murah rezeki. Kena faham. Begitu juga ada setengah orang tu dia ada cincin. Cincin dia tak ada apa-apa, tak ada masalah pun cincin. Tetapi cincin dia itu dia kata cincin inilah jadi ong. Cincin inilah jadi menyebabkan dia jadi sekarang ni jadi kaya kerana cincin ni. Cincin inilah menyebabkan dia ni jadi ramai orang suka pada dia ke apa. Itu adalah syirik pada Allah Ta'ala. Itu kena jelas. Kalau cincin tu sebagai perhiasan dia kerana cantik saja, itu tak nak mengapalah. Biar jelas, kan? Biar jelas. Itu kita kena bezakan mafauqal asbab, benda yang di luar sebab, musabab, dan tahtal asbab yang mengikut sebab musabab yang biasa. Mengikut aturan biasa yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Racun, matilah. Maka racun matilah. Bahayalah. Mana racun, bahaya. Pisau bila dihiris tangan, maka terbelah lah. Manusia tak boleh terbang. Manusia boleh hanya melompat saja. Maka itu saja tahap manusia. Manusia tak boleh terbang seperti mana burung gitu, tidak boleh. Maka yang dapat terbang macam burung itu, maka dia panggil mafauqal asbab. Benda yang di luar asbab biasa satu orang manusia. Sebab tu kalau yang pelik-pelik ni kita panggil orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa mempunyai kesaktian. Yang sakti inilah yang biasanya mengetahui ataupun mempunyai kuasa, dia boleh itu, boleh ini, boleh tahu benda gaib lah apalah ini. Dan kadang-kadang juga pelajar pun boleh jadi tertipu benda ni. Pelajar bila dia belajar dengan sesuatu orang alim, dia berkata bahaya ni belajar dengan ustaz ini, takut-takutnya ustaz ni Allah Ta'ala kasyaf dia, dia dapat tahu apa yang kita buat dulu sebelum pada ni.
Maka kita nak pergi jumpa dengan tu guru ni, dengan satu orang alim ni, kena ingat-ingatlah sebelum pergi tu kena taubat-taubat dulu supaya orang alim tu tak tahu kita ni orang yang berdosa, mari jumpa dengan dia. Ini jelas-jelasnya syirik pada Allah Ta'ala. Jadi sambung sini, maka minta permintaan golongan manusia yang di akhirat kelak, minta kepada Nabi Adam itu seperti mana yang minta sekarang kita minta tolong dengan siapa-siapa yang ada. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah minta kepada yang gaib. Yang gaib, yang tidak ada. Tak nampak. Yang tak nampak ni kita minta dengan yang tak nampak. Dan tanpa ada sebarangnya bantuan apa-apa. Contohnya minta dengan yang tak ada. Contohnya ayah kita di kampung, kita telefon. Kita pun minta ayah pinjam duit. Maka itu sesuai kerana kita ada alat bantuannya, telefon. Tapi kalau ayah kita yang sudah mati, ya ayah, wahai ayah, bagilah duit sikit, tak ada. Bagi masuk dalam akaun. Bagi masuk dalam akaun, masuk sekarang ni tak ada duit. Maka ini jelas-jelasnya syirik pada Allah Ta'ala kerana diminta kepada yang gaib walaupun ayah dia sendiri. Dan benda ini adalah masalah akidah yang senang, mudah untuk faham. Dan saya dah bahas dah minggu lepas, benda tauhid ni lebih senang daripada benda syirik. Sebab syirik ni banyak kona-kona, banyak auta-auta. Banyak benda yang berbelit-belit. Benda yang berbelit-belit tu banyak kalau yang syirik. Tapi benda yang tauhid ni jelas. Hanya yang satu. Minta doa, hanya minta berdoa pada Allah Ta'ala. Ibadah hanya pada Allah Ta'ala, itu senang. Ni tidak, nak kena minta dengan orang ni, minta dengan orang tu, nak ibadah pada orang tu, ibadah pada orang ni, wali tu, wali ni. Maka pening kita pun kalau ada rasa hajat tertentu kena pergi tempat lain. Nak pergi jumpa dengan wali itu pula, nak pergi jumpa dengan wali ini pula. Ini bahaya. Dan menyebabkan susahlah hidup kita. Sehari-hari pun jadi susah. Nak cari, hari ni nak cari wali mana pula? Hari ni lapar hari ni. Lapar nasi, tapi kita rasa nak makan nasi Pakistan. Contoh, makan nasi Pakistan. Kena cari wali Pakistan ya. Kena minta doa dengan dia supaya wali Pakistan tu bagi anugerah kepada kita supaya pulihnya makanan biryani Pakistan ke apa ke. Itu bahaya. Yang syirik pada Allah Ta'ala. Ayat yang seterusnya, iaitu sambungan daripada manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Mana habis itu tentang syafaat qahriyah, masalah syafaat sudahnya dijelaskan. Maka ayat seterusnya sini nak memberitahu tentang kuasa syafaat milik tunggal Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa syafaat milik tunggal Allah Taala. Mana mesti kena ada kuasa milik. Syafaat ni mesti kena ada kuasa milik. Maka Allah Ta'ala memberi penjelasan kuasa milik dia. Iaitu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Apa yang mereka itu telah buat, apa yang mereka itu akan buat, yang di dunia atau di akhirat, semua sekali Allah Ta'ala tahu semua sekali. Allah Ta'ala tahu semua sekalinya keadaan manusia. Maka nak menjadi kuasa milik mesti kena ada kuasa tahulah. Contohnya kita ada tanah, kita kena ada kuasa tahu. Kita ada pemilikan rumah lah, contoh pemilikan rumah kan. Rumah tu hak milik kita, kita tahu. Kipas yang kita, aircon yang kita, itu yang kita punya, yang ini yang kita punya. Contohnya kita sewa rumah kan. Kita sewa rumah, kita tahu bezakan yang mana kipas yang tuan rumah, yang mana satu kipas yang kita yang beli. Aircon yang kita beli ke ataupun aircon tu yang tuan rumah, kita tahu bezakan. Kapek yang kita letak tu adalah kapek yang tuan rumah ke ataupun kapek yang memang hak kita. Maka semua sekali itu kita kena tahu semua sekali, barulah kita
apa yakin bahawasanya itu adalah milik kita semua sekali. Maka nak tahu yakinnya kita akan pemilikan kita kena mesti tahu. Dan Allah Ta'ala ni bukan macam kita dalam rumah ni tahu benda-benda dalam rumah. Allah Ta'ala tahu semua sekali yang ada. Rumah orang lain pun Allah Ta'ala tahu, rumah kita pun Allah Ta'ala tahu, rumah orang lain pun Allah Ta'ala tahu. Dan setiap orang secara individu Allah Ta'ala tahu semua sekali. Maka bila Allah Ta'ala tahu semua sekali, kekuasaan milik Allah Ta'ala itu adalah kekuasaan yang penuh. Sebab dia tahu semua sekali. Dia bukan semata-mata milik dan dia tahu semua sekali. Kalau harta dia tahu semua sekali dengan sen-sen, dengan mana, celah mana sekalipun. Yang jenis macam mana dia tahu semua sekali. Kita kalau ada harta banyak, berterabur pula di situ ada sikit, di sini ada sikit, di situ ada sikit. Kita nak kira pun nak hitung pun kita tak ingat-ingat. Kadang-kadang tak ingat pun barang kita duduk dengan orang lain. Sebab pengetahuan kita ni terbatas. Ada kadang-kadang kita ingat, barang sendiri kita ingat. Kadang-kadang tak sedar kita beli makanan, macam pengalaman saya ni PKP, beli barang tak ingat. Kita tak ingat. Pergi beli benda yang dah ada. Kemudian yang tak ada pula tak beli. Yang ada pula tak beli. Lepas tu yang sudah beli tu kita tak ingat barang yang sudah kita beli. Mana barang yang sudah hak milik kita dah tak tahu pun benda tu ada. Tak ingat pun benda tu ada. Mana itu nak beritahu terbatas pengetahuan manusia. Dan Allah Ta'ala mengetahui penuh semua sekali keadaan makhluk. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tahu semua. Depan belakang Allah Ta'ala semua tahu. Dunia akhirat Allah Ta'ala semua tahu. Apa saja amalan kita yang sebelum pada ni dan yang akan datang yang kita akan buat sekalipun Allah Ta'ala tahu. Dan apa yang akan pengakhiran hidup kita, Allah Ta'ala tahu semua sekali. Dan pengetahuan Allah Ta'ala ni lah memberi garantinya kuasa mutlak Allah Ta'ala. Garantinya Allah Ta'ala ni mempunyai kuasa mutlak yang tidak boleh dirampas oleh orang lain. Tak mungkin dapat dirampas oleh orang lain dan tak mungkin kuasa Allah Ta'ala ni boleh senang-senang didesak oleh siapa-siapa. Walaupun yang didesak oleh orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka subhanallah, maha suci Allah. Maka jika adanya golongan-golongan yang menganggap adanya wali-wali Allah, Nabi dapat memdesak Allah Ta'ala, ini adalah bentuk syirik pada Allah Ta'ala. Jelas-jelasnya syirik seperti mana yang ada dalam ayat kursi ini. Iaitu maksudnya, iaitu syafaat tunggal mutlak milik Allah. Kerana dia mempunyai kesempurnaan ilmu pengetahuan bagi keseluruhan makhluknya. Tanpa ilmu pengetahuan yang luas, nescaya tidak akan dapat berlaku adil dalam penentuan hukum. Allah Ta'ala tak dapat menentukan hukum. Macam tadilah, menetapkan hukum gini, orang ni dapat keluar, orang ni tak dapat keluar. Orang ni dapat keluar daripada neraka, orang ni kekal dalam neraka. Jika tidak, Allah Ta'ala akan tak berlakunya adil. Kerana Allah Ta'ala tak tahu. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat tak tahu. Bahkan Allah Ta'ala ini maha tahu. Dan ini jelas adalah bentuk kekurangan penguasaan. Kalau Allah Ta'ala tak tahu ini, maka itu adalah bentuk kekurangan dari segi penguasaan. Dan kita kena ingat, betapa ramai orang yang baik tertipu dengan helah orang jahat. Yang mana orang jahat tu melakukan helah seakan-akan dia tu orang baik juga. Ramai mananya kadang-kadang yang berperwatakan macam ustaz yang jadi penipu pun ramai. Yang perwatakan yang macam ustazah, yang macam ustazah pun ramai juga, yang menipu pun ramai. Yang kadang-kadang diguna perkataan haji, pak haji ke apa semua, hajah ke, yang guna pangkat haji, hajah, yang tipu orang pun ramai. Ramai. Yang dikatakan pangkat yang tinggi-tinggi, yang bohong pun ramai. Yang datuk-datuk ke Tan Sri mana ke, yang ada pangkat-pangkat tinggi yang bentuk anugerah daripada raja sekalipun. Yang jadi pembohong, yang jadi orang jahat pun ramai. Ada juga. Mudah saja ditipu. Raja yang bagi pangkat pun tak tahu dia ni penipu.
maka jenis ini maka akan jadi tertipulah. Maka maha suci Allah Ta'ala daripada tertipu pada makhluk. Tertipu oleh makhluk ni. Mana mungkin Allah Ta'ala tertipu dengan makhluk? Tak mungkin. Itu adalah sifat kelemahan. Sifat lemah. Tak mungkin Allah Ta'ala mempunyai sifat lemah. Sebab tu disahihkan ayat ni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nak menafikan Allah Ta'ala ni ada sifat lemah. Maka Allah Ta'ala sama sekali tidak akan pernah tertipu. Walaupun sehebat mana pun helah penipu. Allah Ta'ala tak akan tertipu. Jadi sini sampai sini saja dulu untuk kelas hari ini. Sebab kita pun dah suku dah sini. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan insyaAllah. Jika diizinkan Allah Ta'ala, minggu depan insyaAllah kita akan sambung balik kelas kita yang ni. Mudah-mudahan pengajian kita ni kita dapat ambil iktibar semua sekali lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran lakum wa ilal liqa'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.